Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Kembali lagi kepada channel Cikgu Hashim. Okay, so untuk video kali ni, Cikgu nak buat sedikit kelainan daripada video yang biasa Cikgu buat. Okay, yang mana sebelum ni Cikgu rekod dari depan whiteboard. Okay, untuk kali ni Cikgu cuba pula untuk rekod video terus kepada buku ataupun kertas. Okay. So, cikgu minta semua yang menonton ni nanti bolehlah bagi cadangan ataupun komen yang mana yang kamu lebih prefer, sama ada menggunakan whiteboard ataupun menggunakan kaedah yang macam ni. Okey, so untuk video kali ni cikgu akan terangkan sambungan daripada hukum kegravitian semesta Newton, okey, iaitu daya memusat, okey, dalam gerakan satelit dan planet. Okey, so kamu boleh rujuk pada muka surat 88 buku teks KSSM 3/4. Okey, so kamu boleh lihat dekat sini. Okey. So dalam gambar rajah ni ada bumi dan satelit. Okey, ada bumi dan sebuah satelit mengelilingi bumi. Okey, kita tahu okey, satelit ni sentiasa mengelilingi bumi, okey, disebabkan adanya daya graviti. Okey, maksudnya antara bumi dan satelit adanya daya graviti. Okey, lepas tu bila satelit ni bergerak mengelilingi bumi, okey, wujud lagi satu daya dipanggil daya memusat. Okey, daya memusat ataupun centripetal force. Okey, centripetal force. Okey, so dekat sini, okey, kamu kena tahu juga dari segi konsep laju dan hal laju. Okey, so bila satelit tu mengelilingi bumi, maksudnya satelit tu bergerak. Okey, bila satelit tu bergerak, wujudnya laju. Okey, ataupun hal laju yang kita dah belajar dalam bab daya dan gerakan satu. Okey, jadi untuk satelit yang mengelilingi bumi ni, okey, dia punya nilai laju dia adalah sama je. Okey, maksudnya dekat mana-mana pun satelit ni mengelilingi bumi, okey, nilai lajunya adalah tetap. Okey, tetapi hal lajunya berubah. Okey, kenapa hal laju dia berubah? Sebab arah pergerakan satelit tu sentiasa berubah-ubah bila dia mengelilingi bumi. Okey, kalau kamu lihat okey, kalau satelit tu berada dekat sini, okey, arah hal laju dia ke atas. Okey, kalau satelit tu berada dekat belah kiri ni, arah hal laju dia ke bawah. Okey, kalau satelit tu berada dekat belah bawah ni, arah hal laju dia belah ke kanan. Jadi, disebabkan arah hal laju dia sentiasa berubah-ubah bila mengelilingi bumi, jadi kita anggap ataupun kita tahu bahawa hal laju satelit ni adalah berbeza. Okey, tapi dari segi nilai laju dia adalah sama. Okey, sebab nanti kamu baca dekat perenggan bawah ni, kamu akan nampaklah kenapa diberitahu bahawa hal laju satelit ni adalah berbeza. Okey, jadi dekat sini sama juga macam bulan mengelilingi bumi. Okey, bulan pun mengelilingi bumi disebabkan adanya daya graviti dan juga daya memusat. Okey, so untuk yang kali ni kita fokus kepada daya memusat. Okey, jadi kat sini kamu boleh tengok aktiviti macam mana kamu nak buat ataupun nak merasai daya memusat. Senang je. Kalau macam ni kamu boleh lihat kamu perlukan bahan-bahan macam benang, penyumbat getah, klip kertas, okey, straw. Okey, ataupun yang paling simple kamu boleh ambil benang ataupun tali, kamu ikat sahaja dengan apa-apa pemberat. Contohnya kamu ikat pen ke dekat hujung tu, kemudian cuba kamu pusingkan. Okey, kamu pusingkan macam dalam gambar rajah ni. So, kamu rasa bila kamu pusingkan alat tu ataupun apa yang kamu lekatkan dekat benang tu, kamu akan rasa tangan kamu ni memegang satu daya. Okey, akan merasai satu daya. So, daya itulah dinamakan daya memusat. So, bila objek tu mengelilingi satu gerakan membulat, wujudnya daya memusat antara objek itu dengan paksi dekat tengah tu. Okey, ini simulasi untuk daya memusat. Okey. So, kita tengok pula macam mana formula untuk daya memusat. Okey, so kita tahu bila suatu objek mengelilingi satu objek yang lain, contoh yang tadi satelit mengelilingi bumi ataupun bulan mengelilingi bumi, jadi wujudnya daya dipanggil daya memusat. Okey, dekat sini daya memusat. Okey, so kita lihat dulu formula dia. Okey, kamu boleh baca dekat sini lah. Okey, F sama dengan mv kuasa 2 bahagi R. Okey. Okey, so di mana F tu adalah daya memusat. Okey, M adalah jisim objek tu. Okey, kalau macam tadi tu adalah jisim satelit tu. Okey, V kuasa 2. So, V dekat sini adalah laju linear. Okey, maksudnya kelajuan satelit mengelilingi bumi. Kemudian kita bahagikan dengan R. R adalah jejari bulatan.
Okey, dia jadi bulatan. Maksudnya kalau dalam gambar ajar ni daripada straw ni sampailah ke penyumbat getah ni. Okey, jadi MV kuasa 2 bahagi R dapatlah laju dapatlah daya memusat. Okey. Okey, contoh yang paling mudah yang kita pernah nampak. Okey, contoh dekat sini ada sukan ataupun atlet lontar acara lontar tukul besi. Okey, jadi sebelum dia lontar tukul besi tu, dia akan pusingkan dulu tukul besi dekat kepala dia tu. Dia akan pusingkan beberapa pusingan, lepas tu baru dia lepaskan. Okey, jadi maksudnya daya memusat tu wujud bila atlet ni memusingkan tukul besi dekat atas kepala dia tu. Kan dia pusing dalam 5-6 kali baru dia lepaskan. Jadi waktu dia pusingkan tukul besi itulah wujudnya daya memusat. Okey, daya memusat tu antara tukul besi dengan pemegang tu. Jadi dalam rantai besi tu wujudnya daya memusat. Okey, senang dia konsep dia. Okey, dia mesti pergerakan objek tu mesti dalam bentuk bulatan. Okey. Okey, so dekat sini soalan ni dia berceritakan tentang laju untuk tukul besi tu adalah 20 meter per saat. Okey, soalan nak berapa daya memusat. Okey, so dia bagi jisim tukul besi tu 7.2. Okey, 1.8 meter ni adalah jarak daripada pemegang sampailah tukul besi tu. Okey, itulah 1.8 meter. Okey, so kita gantikan saja dalam formula. Okey, yang kita sebutkan tadi, ini nilai-nilai dia. Okey, F sama dengan MV kuasa 2 bagi R. Okey, kita gantikan nilai 7.2 darab 20 kuasa 2 bagi 1.8 dapat 1600 Newton. Okey, maksudnya 1600 Newton tu adalah daya memusat antara pemegang ni dengan tukul besi tu. Okey, itulah daya memusat. Okey, boleh faham Okey. Okey, sekarang kita lihat pula muka surat 91. Okey, macam mana sebuah satelit dilancarkan ke angkasa. Okey, so dekat sini model ni telah dijumpai oleh Sir Isaac Newton pada tahun kurun abad ke-17. Okey, so maksudnya kalau dalam penerangan gambar ni, peramalan oleh Isaac Newton ni maksudnya so kita lancarkan suatu objek daripada tempat tinggi ni, kita anggap, so maksudnya bila objek tu dilancarkan dengan laju linear, kalau laju linear tu adalah rendah, jadi objek tu akan bergerak dan jatuh pada permukaan bumi balik. Kat sini kamu boleh lihat objek yang dilancarkan dengan laju linear yang rendah akan mengikuti lintasan satu dan tiba di bumi di Q. Maksudnya kalau objek tu dilancarkan dengan laju linear tu yang rendah, so objek tu kembali sebalik kepada bumi. Kalau satu objek tu dilancarkan dengan laju linear yang cukup tinggi, jadi objek tu akan mengikuti lintasan yang nombor 2 ni. Jadi maksudnya objek tu dia akan sentiasa mengelilingi bumi balik dan tak akan kembali semula ke bumi. Maksudnya objek tu dah berada dalam orbit dia sendiri. Kenapa boleh jadi macam tu? Sebab antara bumi dengan objek itu tadi wujudnya daya graviti dan juga bila dia bergerak mengelilingi bumi adanya daya memusat. Sebab itulah objek tu sentiasa mengelilingi bumi. Seolah-olah macam objek tu dia terperangkap dalam graviti bumi. Samalah macam bulan. Maksudnya bila ke mana bumi tu bergerak, bulan akan sentiasa mengelilingi bumi. Ibaratnya macam bulan tu terperangkap dalam graviti bumi. Samalah dengan satelit semua. Boleh setakat ni. So kita teruskan lagi pula. So kita pernah belajar dalam bab daya dan gerakan 1 tentang, kamu belajar tentang hukum gerakan Newton kedua. Hukum gerakan Newton kedua iaitu formula dia F sama dengan MA. So disebabkan satelit tadi tu mengelilingi bumi, jadi pergerakan dia tu pun boleh mematuhi hukum Newton kedua, F sama dengan MA. Sekarang kita bandingkan hukum Newton kedua dengan daya memusat. So kita bila kita bandingkan hukum Newton kedua dengan daya memusat, kita dapat satu formula daripada pecutan memusat. A sama dengan V kuasa 2 bahagi R. So samalah V kuasa 2 tadi adalah laju linear, R adalah jejari orbit tu. Boleh. So untuk yang video ni, kamu boleh lihat. Lagi satu kita tengok contoh lah. So dekat sini macam mana kita nak mengira pecutan memusat satelit. So ada sebuah satelit kaji cuaca mengorbit dan mengelilingi bumi pada ketinggian 480 km. Maksudnya 480 km ni adalah jarak daripada permukaan bumi sampailah ke satelit tu.
Okey, nampak dia bagi kat sini. H tu adalah 480 km. Okey, laju linear satelit adalah 7.62 darab 10 kuasa 3 meter per saat. Maksudnya satelit ni mengelilingi bumi dengan kelajuan 7.62 10 kuasa 3 meter per saat. Okey, itulah laju linear satelit tu. Kemudian jejari bumi, okey, 6.37 10 kuasa 6. Okey, ini adalah nilai tetap. Okey, maksudnya jejari bumi ni tak berubah lah. Okey, 6.37 10 kuasa 6. Okey, soalan nak pecutan memusat satelit. Okey, jadi kita keluarkan maklumat yang dibagi. Okey, ketinggian satelit 480 km. So, kena tukar kepada meter. Okey, kerana unit SI. Okey, ketinggian ataupun jarak mesti dalam meter. Tak boleh pakai kilometer. Jadi, 480 darab 1000. Okey, ataupun darab 10 kuasa 3. So, dapatlah 480,000 meter. Okey, kemudian laju linear satelit, okey, tak perlu tukar nilai sebab dia dah bagi dah 7.62 10 kuasa 3 jejari bumi dia dah bagi. Okey, jadi kita pakai formula A sama dengan V kuasa 2 bagi R. Okey, formula ni kita dapat daripada yang ni, kita bandingkan hukum Newton kedua dengan daya memusat. Okey, hukum Newton kedua F dengan MA, daya memusat MV kuasa 2 bagi R. Okey, jadi M dengan M ni kita hapuskan. Okey, M dengan M kita hapuskan, jadilah A sama dengan V kuasa 2 bagi R. Okey, so kita pakai saja formula tu. Okey, cuma kat sini yang kamu kena perhatikan adalah nilai R. Okey, tarifan untuk R ni adalah jejari. Kan, jejari apabila objek tu objek tu melakukan gerakan memusat, okey, dia adanya jejari. Okey, jejari dekat sini maksudnya daripada pusat bumi sampailah ke satelit. Okey, daripada pusat bumi hingga satelit. Jadi untuk jejari dia kamu kena tambahkan jejari bumi tambah nilai ketinggian satelit. Okey, sebab tu dekat sini jadi R tambah H. Okey, kalau kamu lihat kat sini R tambah H. R kat sini jejari bumi, H adalah ketinggian satelit. Okey, so buat penggantian nilai tadi dalam formula dan kamu dapat pecutan memusat satelit tu adalah 8.48 meter per saat. Okey, 8.48 meter per saat. Okey, so cikgu harap kamu faham untuk daya memusat ni dia mudah je. Okey, dari segi konsep dia yang kamu kena tahu, bila satu objek tu bergerak dalam keadaan bulatan memusat, okey, jadi wujudnya satu daya dipanggil daya memusat. Okey, kalau kamu nak rasa lagi daya memusat ni, kalau kamu pernah pergi ke fun fair ataupun theme park, okey, taman tema yang ada permainan, dia macam kerusi tu, kamu kena duduk satu kerusi tu dalam 2 orang, kemudian kerusi tu bergerak secara memusat ataupun secara bulatan, dan kamu rasa badan kamu macam seolah-olah nak terkeluar kan, nak terpelanting daripada game tu. Okey, so itu pun adalah salah satu daya memusat juga. Okey, so jadi cikgu harap kamu boleh faham. Okey, apa-apa boleh komen dekat bawah untuk daya memusat ni. Okey, so insyaAllah kita jumpa lagi dalam video akan datang. Okey, terima kasih.